apa sebenarnya persiapan kita untuk ke arah persaraan dan juga adakah simpanan ini mencukupi, berapa nilai kewangan yang sebenarnya mencukupi untuk waktu ini, di era ini, zaman yang sangat mencabar dari sudut ekonominya, dan itu mungkin antara pandangan daripada orang ramai. Dan sebab itulah kami nak bawakan kepada anda di Malaysia hari ini berkaitan dengan simpanan menjelang persaraan di segmen Soal Wang ini, dan saya nak lalukan kehadiran, lama tak jumpa ni, figura hebat dalam bidang perunding kewangan, Tuan Syamsuddin Kadir. Assalamualaikum, selamat pagi Tuan. Waalaikumsalam. Selamat Raya jugalah di penghujung ni kami nak ucapkan Tuan. Tadi kita buka dengan pandangan orang ramai itu. Pandangan sedikit, cukup atau tidak sebenarnya nilai yang diberikan 100,000 ke atas, ada yang kata 30-40,000 pun mencukupi di waktu usia persaraan ni Tuan? Okey, secara asasnya kalau kita tengok kos hari itu tahun 2007 makan sehari adalah RM20 pagi, tengah hari, malam. Okey. RM20 itu tahun 2007. 2007. Okay. Mana untuk pesara 600 untuk soru je. Untuk makan itu tahun 2007 dan kajian selama 20 tahun dikata sehingga 2027 maknanya sekitar 4 tahun lagi, sama ada dia akan berlaku exactly RM64 atau kurang RM64 sehari akan jadi makanan pagi, tengah hari, malam. Maknanya nasi lemak kita mungkin dijangkakan jadi RM15. Kalau tak berlaku 2027 pun dia akan jadi RM20-30. Okey. Sebab inflasi itu tak ada, jadi inflasi ni kos akan meningkat. Dan inflasi untuk medical perubatan secara asas 14% ke atas. Setahun purata. Jadi secara asasnya kalau kita ada, contoh tadi ada yang sebut 30,000. Betul. Cukup untuk bersara. Secara asasnya kalau kita bersara dengan 240,000 dengan bersara umur, bersara pun ada dua, sama ada 55 atau 60. 60 tahun. Kalau kita bersara umur 55, secara puratanya rakyat Malaysia hidup sehingga 75. Mana 20 tahun. Mana kalau ikut yang disasarkan oleh KWSP untuk pekerja swasta, sekurang-kurangnya 240,000. Kalau kita bagi 240,000 bahagi dengan 20 tahun, makna bersara 55 hidup sampai 75, kita hanya ada duit sekitar 1,000 sebulan. Ya. Cukup tak 1,000 sebulan? Kalau 30,000 memang tak cukup lah. Betul. Dia secara rasanya di kampung kita boleh ada kurang-kurangnya sekitar 2,500. Kalau di bandar, nak bersara di bandar kena ada 5,000 sebulan dengan syarat rumah dah habis bayar. Wow. Okay. 5,000 sebulan. Kereta secara biasanya kalau kita hidup 20 tahun, takkan kereta tu sepanjang 20 tahun kita pakai satu kereta. Betul. Biasa sekitar 10 atau 15 kita akan tukar kereta lain. Ya. Jadi banyak perkara yang perlu difikirkan juga. Ya, jadi secara asasnya nak menjawab kepada pandangan orang ramai tadi tu, banyak juga perkara yang mereka perlu perhalusi, terutamanya melihat kepada 100,000 ke atas dan sebagainya. Ini simpanan menjelang persaraan. Seawal usia berapa yang perlu kita fikir untuk simpanan tersebut dimulakan menjelang persaraan? Sebab kita faham simpanan ni ada macam-macam jenis. Ada yang buat pelaburan juga. Ya, setuju. Ada yang buat simpanan untuk travel seperti Dayah cakap tadi, tapi simpanan menjelang persaraan ni sejauh mana yang perlu kita fikirkan? Seawal mana perlu kita fikirkan? Dia secara pertamanya seperti mana tadi, betul lah kita kena ada pelbagai. Mana jangan letakkan duit persaraan kita di satu tempat. Dan kalau kita nak bermula dengan KWSP, sebenarnya boleh seawal 16 tahun. 16 tahun? Okay. 16 tahun kita dah boleh buka lah. Bagi saya, bagi ibu bapa yang ada berkemampuan, buka akaun anak di KWSP, umur 16 tu dah buka. Okey, wow. Itu salah satu. Kalau tidak pun, masuk dalam pelaburan-pelaburan macam ASB dan sebagainya lah. Ada banyak yang kita boleh masukkan. Cuma letak di pelbagai tempat. Emas sikit, campur semua. Sebab masing-masing ada kelebihan yang berbeza. Kenapa perlu diselerakkan situ? Okey, seleraknya sebab ada tahun ni macam kita tanam pokok lah. Kalau dulu saya ingat lagi pernah ada seorang datang jumpa saya, dia kata, "Tuan, bila getah naik dulu, dia beli tanah, dia tanam getah." Getah saja? Bila getah dia dah mula boleh ditoreh, harga getah jatuh. Dia tebang semua, dia tanam pokok kelapa sawit. Lepas pokok kelapa sawit, lepas few years tu dah boleh mengeluarkan hasil, masa tu kelapa sawit pula jatuh harga. Dia kata, "Habis nak buat apa?" Saya kata, "Jangan, tanah tu ada yang tanam getah, ada yang kita tanam kelapa sawit." Sebab tahun ni kita tak tahu yang mana satu yang terbaik. Mungkin tahun ni yang lebih menjadi kelapa sawit, tahun depan yang lain. Jadi sumber kita pun kena ada pelbagai tempat, sebab ada tempat yang tak boleh buat keluar macam KWSP. Betul. Ada tempat rasa gatal je tangan boleh keluar. Silat bulan tak sampai bersara duit dah tak ada. Sebab saya tengok siapa yang tak ada langsung dalam KWSP dan bergantung duit simpan sendiri, kebanyakannya walaupun masa muda duit masuk tu berlambak, tak kira artis ke businessman ke, ataupun yang muda-muda sekarang jadi founder kita tengok. Kalau panjang umur kita boleh tengok 30 tahun. Kalau dia tak menyimpan dalam IPF dan sebagainya, kebanyakan akan berakhir benda sama, tak ada duit. Yang penting asasnya KWSP terlebih dahulu. KWSP kena, sebab tu terpaksa. Boleh buat keluar pun masa di usia persaraan je. Dan kita perlu memang dah dibiasakan untuk
sebegitulah dipaksa, barulah kita akan biarkan dahulu ianya sebagai persediaan masa hadapan. Tuan, kita melihat juga saya suka tertarik dengan satu komen Tuan pun ada cakap tadi tentang pelaburan. Kalau dulu mungkin secara ortodoksnya, secara tradisinya ialah ibu ayah saya sendiri pun hanya bergantung kepada KWSP sahaja untuk simpanannya persaraan. Mungkin sekarang ini dengan ada simpanan sebegitu perlu ada pelaburan juga untuk kita bijak menerokai cara-cara sebegitu sebagai betul, saya setuju sangat sebab zaman dulu mungkin kita bergantung kepada KWSP sahaja mungkin cukup. Dan sekarang kita tahu untuk bersara kena ada, kalau di bandar kena ada 900,000 baru kita dapat belanja 5,000 sebulan. Ya, sebab kos makan kita sebulan akan jadi RM1,920 nanti. Itu sebelum bersara pun tak ada, macam mana dapat? Itu sebab jadi kalau kita nak bergantung pada tu memang hampir mustahil lah, sebab 70% rakyat Malaysia tak ada 200,000 pun dalam akaun KWSP. 70%. Mostlynya 50,000 ke bawah. Memang tu bom jangka lah. Jadi salah satunya kita sebenarnya ada cara kita boleh guna duit orang lain seperti beli rumah. Ada orang apabila beli rumah dia beli satu je. Sebenarnya ada rumah pelaburan yang kita boleh beli. Dia tak payah kira. Sebenarnya tak payah kira matematik. Just check dengan bank je. Layak beli. Tapi make sure, pastikan rumah tu berpotensi. Kalau kita kena tekniknya, kita hanya bayar down payment je. Dan bulan-bulan dibayar oleh penyewa. Maknanya rumah 200,000 kita beli dengan harga 20,000. Tapi sebenarnya ada game yang ada di pasaran yang kita beli rumah baru, yang kita boleh bayar lebih murah berbanding kita beli rumah subsale. Sebab kalau subsale dengan perjanjian lagi, kalau macam rumah flat di Kuala Lumpur, kalau yang harga 230,000 dan wang muka dengan yuran perguruan stamp duty kena 40,000. Tapi tu 230 lah. Kita boleh beli kondo yang 400,000. Kita hanya buat keluar duit sekitar 8,000 je. Jadi setiap bulan orang bayar. Jadi sebaik saja kita dah mencapai umur bersara, rumah tu insya-Allah habis bayar dan apa saja sewa masa tu itulah pencen kita. Kita boleh jadi macam pekerja penjawat awam yang ada pencen. Jadi salah satu daripada KWSP pun kita ada daripada rumah-rumah sewa juga. Betul, dan kebijakan tersebut datang daripada perancangan lah ya. Berapa tahun lagi pinjaman kita, berapa tahun kita nak bersara insya-Allah, dan itu mungkin antara tips yang dikongsikan juga sangat menarik sebab kita kadang-kadang melihat rumah ni sebagai aset sahaja, tak nampaknya sebagai satu bentuk pelaburan juga yang seperti dikatakan oleh Tuan Syamsuddin tadi. Tuan, kita nak melihat kepada cadangan kadar caruman KWSP ni, Kumpulan Simpanan Pekerja, yang cadangkan bahawa bahagian majikan dinaikkan kepada 20% berbanding sekarang ini. Adakah ianya sangat bagus bagi kedua-dua belah pihak ni Tuan, yang pertamanya majikan dan juga pekerja ni? Saya pernah baca beberapa kajian lah di dunia, dalam buku-buku dia kata majoriti majikan di dunia mengatakan mereka terlebih bayar gaji pekerja. Dan majoriti pekerja di dunia, bukan di Malaysia, di dunia merasakan majikan terkurang bayar gaji. Jadi dalam keadaan ini memang majikan tak akan berpuas hatilah. Tapi bagi saya sebenarnya sebab kalau kita tinggal macam ni, kita akan ada grup rakyat yang terkesan lah. Macam pejabat awam, kalau kita tengok pencen dia sekarang pun kebanyakan RM6,000 ke atas lah. RM6,000 ke atas agak selesa lah. GLC, yang 20% ni sebenarnya dah dilakukan, tapi di GLC. Mana syarikat-syarikat yang dimiliki oleh kerajaan. Kalau tengok dia orang punya majikan punya potongan 17%, 16%, 18%, 19%. Tak siap saya ada yang sampai 23%. Itu sebab mereka memang bersara memang mewah lah. Tapi yang mana majikan yang bukan di bawah kerajaan, bukan GSC, bukan government link company, dia dua. Kalau company itu saya rasa kerajaan kena buat macam bersasar lah. Mana yang untung banyak mana dan sebagainya, mungkin boleh naikkan 20. Tapi kalau yang baru nak hidup kembali, sebab masa PKP hari itu pun dia dah sakit. Bagi saya kalau kita buat, ramai orang tak dapat pekerjaan lah. Jadi kerajaan kena buat yang 20% ni bagi saya bersasar. Ada yang masih maintain 13, ada yang naik 14, tu pun tengok atas keuntungan syarikat juga. Tapi kalau syarikat yang untung banyak, yang tu mungkin sebagai satu kemestian lah. Cuma isu satulah, kita nak tengok bila naik benda ni juga akan jadi satu penilaian untuk majikan sama ada masih nak bertapak di Malaysia ataupun nak tukar negara. Itu kemungkinan juga ya. Jadi saya rasa kalau benda yang kurang berisiko mungkin kerajaan mungkin ambil langkah untuk menaikkan nilai ringgit. Sebab saya rasa dah tiba masa kita kena naikkan nilai kita kepada RM3. Mungkin ambil masa 5 tahun 10 tahun tak apa, tapi perancangan tu patut kena ada lah. Bukan jagaan jalan raya nak buat, tapi sasarannya mata wang. Sebab bila mata wang dia naik, kos sara hidup akan jadi lebih murah lah. Kalau kita pun nak pergi mancung luar negara pun, kos kita jadi
tak membebankan. Betul. Sekarang tengok pun rasa macam wow, sukar lah. Macam kita nak beli telefon, saya rasa telefon yang kita pakai majoritinya daripada luar negara, right? Betul. Tak kira jenama apa yang kita pakai, yang tu dah melibatkan mata wang. Jadi saya rasa itu satu yang perlu dibuat dengan rumah. Itulah contoh tadi kan, memudahkan orang untuk pembelian rumah supaya yang boleh jadi pencen kedua untuk rakyat. Okey. Tuan, ini ialah banyak sekali tips yang dah pun dikongsikan dan kita masih lagi nak cakap sikit tentang simpanan menjelang persaraan ini. Secara mudahnya untuk pemahaman semua, mungkin yang dah bersara tak apa, sedang menikmati musim persaraan mereka ini, tetapi yang mungkin nak menuju ke arah persaraan tersebut, masih ada lagi masa untuk melakukan simpanan yang mencukupi. Langkah-langkah yang mudah untuk diamalkan sekarang ni, Tuan. Okey, pertama memang kena ada KRSP lah. Kalau yang majikan nak naikkan 20% tu sebenarnya dia dapat menyelesaikan masa 240,000. Sebab saya kira kalau dah dinaikkan kepada 20%, mana daripada setiap 1,000 pekerja akan dapat RM70 ekstra. Kalau dibiarkan dalam KRSP selama 20 tahun dengan kadar secara rata 5%, dia akan ada 58,000. Mana kalau 4,000 gaji dah ada 240,000. Mana masa bersara dia boleh belanjakan 1,000 sebulan dah. Daripada peningkatan itu yang jika dibuatlah. Tapi kita sebagai rakyat kena pelbagaikanlah. Tak boleh bergantung sekarang, kena tengok duit kita akan dapat 900,000 tak. Kalau kita tak akan ada 900,000 tinggal di Kuala Lumpur, dia akan jadi malapetaka yang besar untuk kita. Dan di kampung sekurang-kurangnya kena ada RM2,500 sebulan masa kita bersara. Mana sekitar 450,000 kena ada. Dengan syarat rumah dah habis bayar. Isunya kat Malaysia ni, kita ambil pembiayaan sampai 70 tahun. Mana dah bersara pun masih ada. Itu satu bebanan lah. Jadi tak boleh nak memaratkan KSP. Kalau boleh lepas dah beli rumah pertama, tak payah beli rumah impian dah. Sekarang zaman dulu kita beli rumah impian, tak ada. Sekarang ni kita kena beli rumah. Kalau boleh mampu beli dua, kita beli dua. Dengan gaji. Contoh kita tanya bank berapa layak. Dia kata layak 700,000. Beli rumah 450,000 satu, dah beli sebuah lagi yang untuk investment macam Soho dan sebagainya. Sebab Soho ni untuk backup kita bila bersara nanti. Baik. Okey, itu satu nasihat yang sangat baik di hari Jumaat ini. Sekali lagi saya perkenalkan Tuan Syamsuddin Kadir, Pendiri Kewangan. Terima kasih banyak. Tapi sebelum itu saya pun suka juga, Tuan, ya. Saya nak kongsikan juga ini tanggungjawab kami berkongsi bersama dengan anda berkaitan dengan pertukaran mata wang asing dan juga kaunter saham yang aktif yang kami nak bawakan serta harga emas semasa pada ketika ini. Ini kadar pertukaran wang asing, $1 Amerika Syarikat bersama dengan RM4.54 ringgit Malaysia, $1 Singapura RM3.37 Malaysia, RM100 Indonesia 0.03 ringgit Malaysia, 100 baht Thai bersama dengan 13.19 ringgit Malaysia, manakala 100 won Korea sama dengan 0.34 ringgit Malaysia. Dan ini harga emas-emas yang kami nak berikan kepada anda, ada jangkaan lonjakannya nanti. Jadi pastinya kepada pelabur-pelabur emas sangat berminat untuk mengetahui berkenaan perkara ini. 916 22 karat bersama dengan 301.55 ringgit Malaysia harga emasnya, manakala 999 24 karat emas per gram bersamaan dengan 328.27 ringgit Malaysia. Dan ini antara 5 kaunter bursa saham yang aktif yang kami nak kongsikan juga bersama dengan anda kepada mereka yang sangat pergi aktif dalam perkara ini. Ini kelima-limanya disenaraikan di Bursa Malaysia. Sekali lagi terima kasih saya ucapkan kepada Tuan Syamsuddin Kadir. Saya suka sangat bersama. Saya lagi suka. Betul. Nanti kita akan bersama kembali untuk soal wang, insya-Allah, seorang Pendiri Kewangan.